Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada hari ini. Diharap semua sihat dan bersedia untuk meneruskan aktiviti kita pada hari ini. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan kepada anda semua berkaitan dengan penerangan khusus iaitu course outline bagi khusus DBG 4323 Human Resource Management. Okey. Ini merupakan maklumat khusus yang perlu anda tahu berkaitan kursus ini. Okey, kursus ini akan dipelajari pada semester 4 tahun kedua. Kod kursus ini adalah DBG 4323. Okey, apa itu 4323? Okey, 4323 tu bermaksud ialah 4 ialah semester 4, 3 ialah berkaitan dengan penilaian akhir, di mana 3 ini mewakili penilaian akhir teori dan amali. Maksudnya pada penilaian akhir nanti anda semua akan menduduki penilaian akhir teori dan amali. Okey. Manakala 2 ini adalah kursus DBG 4323 ini ialah kursus kedua dalam keseluruhan kursus yang anda pelajari pada semester ini. Dan kod yang ketiga yang terakhir sekali ni, kod 3 ialah credit hour kita. Jam pertemuan kita adalah sebanyak 3 jam. Okey, nama kursus kita ialah Human Resource Management. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, aktiviti, learning activity kita ada 3, lecture, tutorial, practical. Okey, lecture. Okey, lecture awak ada sepanjang semester ini ialah 27 jam. Kita tiada tutorial. Okey, manakala praktikal kita adalah sebanyak 15 jam. Okey. Self-learning awak, preparation for TL session, lecture, tutorial, praktikal adalah sebanyak 42 jam. Preparation for assessment, penilaian, persediaan untuk penilaian awak ialah 27 jam. Okey, penilaian awak, format assessment awak ada PB dan PA. PA awak terbagi pada dua iaitu PA amali dan PA teori. Okey, PB awak ialah 8 jam. PA awak bagi amali ialah 2 jam. PA teori adalah sebanyak 2 jam. Keseluruhan SLT ialah sebanyak 123 jam. Tengok kat sini matlamat. Okey. Pada akhir kursus ini, awak semua akan dapat melaksanakan peranan dan fungsi pentadbiran sumber manusia dengan berkesan. Okey, awak semua akan dapat mempunyai kemahiran dalam merancang dan menguruskan sumber manusia. Okey. Sinopsis bagi kursus ini secara amnya ialah untuk dirancang untuk mempersiapkan anda pelajar dengan pemahaman mengenai pengetahuan berkaitan dengan sumber manusia. Okey. Ini adalah kursus ini merangkumi pengenalan fungsi sumber manusia dan elemen-elemen yang berkaitan. Fungsi utama sumber manusia adalah seperti pengambilan, pemilihan, pengembangan penilaian pembekalan, pampasan dan hubungan buruh adalah termasuk sekali. Ia juga menggariskan peranan dan fungsi anggota dalam sumber manusia, jabatan sumber manusia. Dan yang terakhir sekali, para pelajar akan didedahkan dengan pandangan berkaitan dengan sumber manusia di antara persepsi pengurusan dan persepsi pekerja bawahan dalam merancang dan melaksanakan dasar-dasar yang efektif dan dalam human resource. Okey. Hasil pembelajaran bagi kursus DBG 4323 ini ialah yang pertama, awak akan mendapat CLO pertama iaitu menerangkan fungsi pengurusan sumber manusia
berdasarkan situasi yang telah diberikan. Okay. Dalam CLO pertama ni, awak akan memperoleh C3 PLO1 di mana C3 ni, C ni ialah kualitatif. C3 ini ialah mengaplikasikan. PLO pertama ini adalah memperolehi dan mengaplikasi pengetahuan dan pemahaman dalam prinsip kesetiaan pentadbiran. Okay. CLO kedua ialah menghasilkan dokumentasi yang diperlukan untuk pentadbiran sumber manusia berdasarkan situasi yang telah diberikan. Okay, ini ialah untuk amali psikomotor. PLO dia ialah PLO2 di mana PLO2 ialah mengaplikasikan kemahiran praktikal dalam membantu memberikan penyelesaian kepada masalah kesetiausahaan dan isu-isu pentadbiran. Okay. CLO ketiga ialah apply knowledge in human resource to solve problems or issues. Okay, ini ialah anda akan perolehi C3 PLO6. C3, kenapa C3 kat sini? Okay, dalam CLO ketiga ni kita akan melibatkan kajian kes. Okay, kajian kes di mana awak kena aplikasikan apa yang awak belajar. PLO6 ialah menggunakan alat dan teknik yang sesuai untuk menyelesaikan masalah kesetiausahaan dan perniagaan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Seterusnya, ini apa yang anda belajar isi kandungan sepanjang semester ini. Pada minggu pertama hingga minggu kedua, apa yang anda akan belajar ialah pengenalan kepada sumber manusia. Okay. Dalam pengenalan sumber manusia ini ada 10 subtopik yang perlu dipelajari. Antaranya ialah definisi kepada definisi kepada pengusaha sumber manusia, akta pekerjaan, akta keselamatan, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Okay. Dalam tajuk yang pertama ini, PB kita ialah kita akan melaksanakan test ujian dan akan dilaksanakan pada minggu ke-9. Seterusnya, pada minggu 3 hingga minggu ke-5 daripada 6/9 hingga 24/9, anda akan belajar submodul yang kedua iaitu Recruitment and Selection. Okay. Dalam tajuk ini, anda akan belajar berkaitan dengan proses pengambilan pekerja, macam mana cara-cara proses pemilihan, macam mana awak tawarkan pekerjaan dan apa isu-isu dan masalah yang berkaitan dengan pengambilan dan pemilihan pekerja. Okay, dalam sub ini, modul ini anda akan membuat PB berkaitan dengan praktikal 1. Maksudnya awak akan buat amali dan dijangka akan dilaksanakan pada minggu ke-6. Seterusnya, pada minggu ke-6 hingga minggu ke-8 iaitu pada 18/11/10, 2020 hingga 5/11/2020, anda akan belajar berkaitan dengan training iaitu latihan. Dalam tajuk ini, anda akan belajar apa tujuan latihan, prinsip pembelajaran, proses kita nak organize training dan isu-isu. Okay. Tajuk ini awak akan melibatkan PB iaitu praktikal 2 yang akan dijalankan pada minggu ke-8. Okay. Pada minggu ke-9, pada 8/11 hingga 12/11, awak akan belajar berkaitan penilaian prestasi. Okay, dalam tajuk ni ada 5 submodul. Okay, yang pertama definisi, kepentingan dia, isu-isu dan PB yang akan dilaksanakan ialah ujian dan akan dijalankan pada minggu ke-9.
Okay, penilaian kita cuma ada 1, 2, 3, 4. 4 saja penilaian PB, iaitu test praktikal pertama, praktikal kedua dan case study. Okey, test adalah melibatkan CLO pertama C3 10%, praktikal CLO2 P4, PLO2 20%, praktikal 2 20%, CLO2 dan case study CLO3 10%. Manakala PA awak, teori CLO1 10%, praktikal 30%. So, jumlah keseluruhan ialah 100%. Okay. Kalau kita tengok kat sini, remark suggestion time for, test 1 kita cadangkan ialah selama 1 jam, praktikal 2 jam, praktikal 1 pun 2 jam, case study ialah 3 jam per case. Okay. Ini adalah sumber-sumber rujukan yang awak boleh cari ataupun awak boleh dapatkan sumber rujukan ni insyaAllah di kita punya library. Okay, yang pertama Human Resource Management Third Edition Maimunah Aminuddin. Yang kedua Human Resource Management Principles and Practice. Okay, yang ketiga Handbook of Form and Data for the Human Resource and Administration Manager Malaysia. Yang keempat, 2009 Handbook for Employer and Employees in the Private Sector Malaysia. Okay. Yang kelima, awak boleh cari melalui laman web www.mohr.gov.my dan jtksn.mohr.gov.my. Okay. Suka diingatkan di sini kehadiran pelajar mesti hadir tidak kurang daripada 80% masa pertemuan yang telah ditentukan. Pelajar tidak memenuhi perkara 1 tidak akan dibenarkan menghadiri kuliah dan menuruti sebarang bentuk penilaian selanjutnya. Maka sifat akan diberikan kepada pelajar yang gagal memenuhi perkara 1. Pelajar perlu mengikuti dan patuh kepada peraturan berpakaian yang berkuasa dan menjaga disiplin diri masing-masing. Pelajar perlu mematuhi peraturan keselamatan semasa proses pembelajaran dan pengajaran. Okey, sekian. Terima kasih. Sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh tanya kepada saya ya. Okey, jumpa lagi.